Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam wa yu'khazu minhu, wa yu'khazu bimana yufham, dipaham, minhu daripadanya, jawazul a'radil basyariyati alaihim, ialah harus a'rad basyariyah, mana sifat-sifat kemanusiaan bagi Rasul, makan, minum, berkahwin dan sebagainya. Itu dipanggil a'rad basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan martabat kerasulan. Itu makna dipaham daripada huraian di atas, bahwasanya Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan kepercayaan. Mana yu'khazu minhu jawazul a'radi basyariyah alaihim, diambil, dipaham daripadanya jawazul a'rad, jawaz mana harus, a'rad mana sifat-sifat kemanusiaan basyariah, alaihim atau mereka itu Rasul. Sebab apa? Izzaka, kerana demikian tu la yaqdahu fi risalatihim, kerana zaka, demikian itu mana a'rad basyariah, sifat-sifat kemanusiaan itu la yaqdahu, tidak mencedera ia, fi risalatihim, pada risalah mereka itu, mana pada kerasulan mereka itu, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tak ada dicedera. Orang kata Nabi itu, Rasul itu makan minum tak dicedera, ya, sebab dia bukan malaikat. Satu, wa uluwin, dan wa uluwi manzilatihim, dan ketinggian martabat manzilah mereka itu indallahi ta'ala. Jadi dengan sifat, segala sifat kemanusiaan tidak menggugurkan akan manzilah martabat kerasulan, martabat rasul-rasul di sisi Allah Ta'ala. Bal, bahkan zaka, demikian itu, mimma, daripada barang, yazidu piha, barang yang bertambah, piha padanya, pada mana manzilah. Maka dengan sifat kerasulan tadi, sifat kemanusiaan, bagi Rasul lagi menambah manzilah ni. Setara dia bersifat makhluk, ada sifat manusia, tapi dia tidak tertipu, dia tidak tergoda dengan maknanya benda yang tidak elok. Bahkan dia dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata mereka ni tak makan, tak minum macam malaikat, maka kita tak heran kalau dia taat, sebab dia tidak ada unsur-unsur yang dikatakan ujian malaikat. Dia tak ada unsur nafsu, dia tak makan, dia tak minum, dia taat bertuhan pun biasalah. Memang dia tak makan, tak minum, ya. Tidak ada urusan basyariah. Yang banyak ujian ni pada ujian basyariah. Ujian yang banyak berlaku ni pada sifat kemanusiaan. Allah Ta'ala bagi sifat makan, minum, kau tak uji, ada makan boleh, ada makan tak boleh. Jadi kena uji. Kalau dia makan benda yang dibolehkan, maka tinggi martabat dia, ya. Kalau dia makan benda tak elok, maka jatuh martabat dia. Pengambilan harta, dia ambil harta cara betul, elok keadaan dia. Dia ambil cara tak elok, maka jatuh martabat dia. Jadi dalam keadaan bersifat dengan sifat basyariah, sedangkan dia tetap dengan, ya, kedudukan sifat rasul. Balzaka mimma yazidu fiha, bahkan demikian itu menambahkan, mimma daripada barang, yazid, yang bertambah, fiha padanya, pada manzilah mereka. Faqad bana laka tadammunu kalimatai syahadah, faqad, maka sesungguhnya, bana, nyatalah, laka, bagi engkau, kata tuan pengarang, tadammunu, oleh terkandungnya, kalimatai syahadah, dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terkandung apa? Ma'akillati hurufiha, ma'a serta killah, sedikit, hurufiha, hurufnya. Tak banyak kan? La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ada berapa tu? 24 huruf, 24 jam tu. Satu huruf mengkifaratkan dosa kita, tuan, ya, sejam besar.
La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Ya 12 24. Itu hikmah tak jadikan 24 jam sehari semalam. Jadi faqad bana, maka jelas atau nyatalah laka bagi engkau tadammunu, oleh tadammun mana mengandungi kalimatai syahadah, dua kalimat syahadah, dua kalimat penyaksian ketuhanan dan penyaksian kerasulan. Itu apa dia? Iaitulah ma'akillati hurufiha, sedikit hurufnya, li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi, dia mengandungi bagi sekalian mana barang yajibu yang wajib 'alal mukallafi, atas mukallaf, ma'rifatuhu, oleh ma'rifatnya. Jadi walaupun sikit aja kalimah tu 24 huruf saja, dia terkandung di dalam tu sifat-sifat yang membawa manusia mengenali Allah Ta'ala. Itulah sifat yang kita mengaji. 20 sifat termasuk dalam kalimah la ilaha illallah. 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 harus. Apa? 41. Masuk dalam kalimah Muhammad Rasulullah, 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. 9. Jadi 50 akidah dalam tu. 50 aqaid termasuk dalam kalimah yang ringkas dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk. Tapi masuk mana? Atau jalan apa dia panggil? Dimniyah. Atau jalan tadammun. Mana jalan? Maknanya mengandungi. Mana terkandung dalam tu. Maka yang terkandung tu lah kita nak memahami. Bermakna siapa yang belajar sifat 20, bermakna dia telah memahami akan makna yang terkandung. Ya, 20 sifat itu terkandung dalam makna kalimah la ilaha illallah, dan juga 4 sifat yang wajib, mustahil 4, 1 harus dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Itu maksud ini. Barang yang wajib, mana sifat-sifat yang wajib daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman, atas jalan mana? Ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah 13 yang berkalam ni. Apakah dia ma yajibu? Bayan dia. Bayan ma yajibu, nak nyatakan apa barang? Barang apa yang nak wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang yang akil balik. Itu mana mukallaf? Mukallaf pun mana allazi kullifah, mana mereka yang ditaklifkan syarak, kewajipan tadi. Barang apa yang wajibnya, mustahilnya, dan yang harus. Maksud itu ialah barang min aqaidil imani, daripada aqaid, segala simpulan ikatan iman, fi haqqihi, pada haknya. Haknya apa? Iaitulah haqqihi ta'ala, wa fi haqqi rusulihi, dan pada hak rusul. Rusul jamak daripada kalimah rasul. Rasul seorang, rasulan 2, rasulani 2, rusulun makna jamak, segala rasul. Kan dia kata pernah pula, biasa rasul ni, rusul pula ni, itu kalimah jamak ni. Makna pada hak Allah Ta'ala dan pada hak segala rasul, alaihi mata mereka itu rasul, as-salatu wassalamu, salawat dan salam. Jadi terkandung ringkas 24 huruf, masuk dalam dia 50 makna sifat. Masuk dengan cara wajib, masuk dengan cara mustahil. Yang dia beza lah tu. Masuk cara harus 3. Habis. Sebab rahsia disuruh kita banyakkan menyebut kalimat tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahullah. Itu kita gandakan terus. Ya, lagi besar sekali kata dia, pahala dia sebanyak-banyak kelipan mata, sebanyak-banyak nafas turun naik. Ya, sebanyak-banyak meluasi ilmu Tuhan, habis jam. Tak ada siapa boleh tahu ilmu Tuhan. Ya, ilmu Allah Ta'ala maha luas. Ya, maknanya begitulah kita gandakan amalan tu. Dia diberi pada Sidi Ahmad Imam Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah dan Darawiyah. Sebagaimana sama juga dalam hadis yang Nabi gandakan. Satu orang dia berzikir, Nabi tengok dia zikir, masa Nabi keluar balik tak habis lagi zikir. Dia zikir menggunakan kiraan apa? Biji tamar, butir tamar. Subhanallah. Nabi balik, tak habis lagi. Nabi kata, nak tak aku ajar kamu satu kalimah lebih banyak daripada kamu sebut? Nak ya Rasulullah. Rasulullah baca subhanallah adada khalqi, atau kama qala. Sebut subhanallah, maha suci sekali je
Kemudian tambah di belakang, ada khalqi sebilang-bilang makhluk Tuhan. Oh, mengkilang makhluk Tuhan mana nak bilang? Darat, laut, ya. Mana sebanyak-banyak mana makhluk Tuhan, sekali kata dia punya pahalanya, punya martabat dia dapat. Maka sama jugalah kita zikir fi kulli lamatin nafasin. Sekali sebut illa ila Muhammad Rasulullah, pahala dia sebilang-bilang napas, sebilang-bilang kelipan mata, ya. Dan meluasi ilmu Allah, itu lagi luas. Habis. Sebab tu Rasul dalam kata apa? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jaddidu mana tajdid, barukan, maintain iman kamu dengan kalimah tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya sentiasa subur iman yang di dalam kalbi. Kemudian wala'an laha, dan la'an laha, mudah-mudahan, liikhtisariha, mudah-mudahan berhimpunnya. Ikhtisar itu mana apa? Ringkas, himpunan dia. Kalimah ni, ikhtisariha, ikhtisar kalimah la ilaha Muhammad Rasulullah ni, ma'ashtimaliha, serta melengkapinya. Dia pendek, ikhtisar, ringkas tapi lengkap. Alama zakarnahu, alama atau barang zakarna yang kami sebut, hu akan dimma tu. Apa dia? Daripada segala perbahasan dulu. Masuk semua dalam tu. Kita mengaji semua kena buat simpulan, kan? Dan Syekh Ibn Athaillah dia buat kesimpulan dalam munajat, kan? Hikam dia tu dibahas habis, kemudian disimpulkan dalam munajat ni. Semua satu kitab tu ada dalam munajat. Di sini mana semua perbahasan uluhiyah dan masalah risalah dikumpulkan dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab besar ucapan dua kalimah syahadah tadi, menyebabkan dengan dia bertukar daripada kafir kepada Islam, ya. Dia tak boleh masuk Islam ucap subhanallah, tak sah. Dia kena kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kena dapat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bertukar tu daripada kufur kepada iman. Masya-Allah, hebat. Maka rahsia dia apa? Itulah dalam terkandung, ya, pengenalan terhadap Allah dan pesuruhnya Rasulullah SAW. Walam yukbal min ahadin li iman, walam yukbal, padahal tidak diterima, min ahadil iman, min ahad daripada seorang iman, min ahadil iman daripada seorang tadi akan iman dia, tak diterima min ahadin daripada seorang al imanu akan iman dia. Fa'il yukbal, tidak diterima akan iman dia seorang tadi, illa melainkan biha dengan dia, ya, dengan kalimat syahadah. Kalimat syahadah itu menyebabkan iman seseorang tadi diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Habis. Kalau begitu hebatnya kalimah pendek, dalam dia sir, rahsia dia banyak tu, maka fa'alal aqil, saigianya, sewajibnya atas orang yang berakal, an yuksirah, bahawa yuksirah memperbanyakkan, min zikriha, daripada menyebutnya, menyebut kalimah tadi. Ada banyak zikir la ilaha illallah, kan, sampai bersebati dengan darah daging kita. An yuksira, bahawa memperbanyakkan, min zikriha, daripada zikir, menyebut akan dia, mustahdiran, hal keadaan dia hudur hati dia, ya, hal keadaan dia menghadirkan dia. Makna tadi, makna kalimah la ilaha, makna dalam tu, ya. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna dia? Tiada Tuhan melainkan Allah. Tu kan makna. Tu terjemah, ya. La ilaha, tiada Tuhan melainkan Allah, itu terjemah, bukan makna. Makna benda yang tersirat dalam yang tersurat. Tiada Tuhan, kita pergi apa makna Tuhan? Makna Tuhan dua, istigna ila angkuli masiwa wa tikaru kullu ma'adah ilai, terkaya atas dia yang lain, satu, yang lain terikat dengan dia. Diambil daripada ayat ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hei manusia, kamu fakir kepada Tuhan, berhajat, terikat dengan Tuhan, sedangkan Tuhan dia tak terikat, dia maha kaya. Dua ni makna dia, makna uluhiyah, makna ketuhanan. Bila kita sebut dia la ilaha, pam, dalam kita tangkap dah. Mana tiada Tuhan, bermakna tidak ada zat yang terkaya dari yang lain, dia tak berhajat. Dan yang kedua, mana sebaliknya, yang lain semua terikat dengan dia.
Itu makna dia. Tak ada macam ni illallah, melainkan Allah saja. Allah lah zat yang terkaya, mana tidak berhajat, tidak terikat, tidak bersandar kepada yang lain, dan sebalik yang lain semua terikat dengan dia, tidak ada satu pun terlepas. Itu makna dia. Tiada Tuhan melainkan Allah. Mana Allah lah zat yang tempat tumpuan segala-gala, dan dia sendiri tidak memerlukan dan tidak berhajat pada sesiapa pun. Itu bahawa kita akan nampak bahawasanya segala benda berhajat, terikat dengan dia. Bila terikat dengan dia, kita akan nampak bahawasanya segala kejadian hasil daripada af'al Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Maka dia pergi tauhid yang kedua. Ya, siapa yang buat dia, maka pergi makna la fa'il illallah. Tiada yang membuat melainkan dia. Dia akan begitu, tauhid af'al. Tiada yang membuat, baru kita rasa kipas bergerak dengan dia. Ya, kalau kipas ni bergerak bukan dengan Tuhan, alam ni pun tak ada. Situ dia pergi tuan. Faham? Bagaimana kalau kipas ni bergerak terlepas dari Tuhan, batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, tak ada Tuhan, mana boleh jadi alam. Dia pergi situ. Ya, dia kait, semua benda berkait dengan dia. Jadi sehingga kita berjalan, kita bercakap, akan rasa hakikat dari dia. Itu yang sebenar. Ya, itu lapis yang kedua. Naik atas sikit lagi, bila kata fa'il hakiki dia, maka taraf wujud dia, taraf wujud dia bukan taraf wujud makhluk. Wujud makhluk mungkin wujud dia wajib, maka wujud yang wajib wujud dia panggil wujud yang hakiki, wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan dia tak akan bertembung dengan ketiadaan, dia baki kekal. Maka wujud yang semacam ni tunggal, maujud yang hakiki tunggal. Bahawa dia bagaimana la maujud bihaqqin illallah, tiada wujud sebenar melainkan dia. Kita bawa kita pandang wujud sebenar dia. Wujud yang kita nampak semua bayangan. Wujud makhluk semua membayangi, mana menjadi dalil menunjuk kata wujud dia. Bayang sebagai dalil menunjukkan Tuhan bayang. Ya, maka sila pandang betul-betul, dekatkan pandangan kita dengan Allah dengan mana pandangan dalam, dengan banyakkan zikir sampai terpandang Tuhan dia. Faham? Terpandang Tuhan apa? Musyahadah, muraqabah. Faham? Bila nampak Tuhan, dalil terpandang Tuhan, hilang bayang. Dalil dia tepat memandang Tuhan, bayang confirm hilang. Bila kita pandang jauh bayang kan, dia dekat nampak Tuhan, ente. Bila ente je bayang nampak ke tak? Tak ada bayang tak. Dia nampak Tuhan pandang bayang. Selagi belum tepat nampak Tuhan, dia masih nampak bayang jauh lagi. Bila memandang bayang mana jauh. Batu orang bila pandang makhluk dia jauh dengan Tuhan. Dia suruh pandang Tuhan bayang, bukan bayang. Ya, yang hakiki huwa Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau kita dah berdepan dengan kawan, pun nak pandang bayang lagi. Itu barang siapa melihat Tuhan, dia tak nampak bayang. Barang siapa belum jelas Tuhan, dia masih menampak bayangan. Ya, siapa tak jelas pandangan kalbi pada Ta'ala, dia masih nampak makhluk. Tapi bila disingkap hijab dia dekat makam qurbi, makam unsi dengan Tuhan, kalbi dia dengan Tuhan, dia tak nampak. Keperasaan makhluk akan terhapus, ditenggelami sinaran nur musyahadah dan muraqabah. Itu perlu kita nak latih sampai dia pun dalam suluk nak pergi peringkat tu, sampai dia sentiasa hudur hati dia. Sebab dia kata mustahdiran. Ya, tu diistihdarkan maknanya. Limah tawat, diistihdarkan apa? Banyakkan zikir dan hadirkan ya barang yang meliputi atasnya minal aqaidil iman. Jadi bila kita dah nafi tadi kan, dah nampak betul ketuhanan, nampak dah. Mana sifat 20 sifat tu dah dia masuk. Bila masuk situ, makna ketuhanan ada. Bila makna ketuhanan ada, kita tahulah fa'il hakiki huwa Allah, yang membuat sebenar ialah Allah. Itu dia faham. Dan bila membuat zat dia, taraf dia apa? Wajibal wujud. Mana wujud yang hakiki, maka wujud sebenar adalah wujud dia. Dan bila kenal Allah Ta'ala, dia kenal diri dia. Dan bila kenal diri dia, hapuslah keperasaan diri. Itu dia panggil fasadal jasad. Man arafa nafsa faqad arafa Allah. Wa nafarallah fasadal jasad. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Siapa kenal Tuhan dia, maka leburlah diri dia. Ya, itu maksudnya. Bila kenal Tuhan, diri, apa makna kenal diri? Apa makna kenal diri? Ada ia, tiada engkau. Itu kenal diri tu. Tiada lagi, tak perasan. Keperasaan kita tak ada. Sebab kita tahu diri kita hakikat adam mutlak, ketiadaan. Itu baru kita bila dia perasa bahawa dia adam mutlak, pun dia kena kenal diri dia.
Bila dia nampak betul, rasa dia makhluk ni adam mutlak, mana ketiadaan hakikatnya, baru dia akan nampak wujud yang mutlak. Macam dia wujud mutlak dia, wallah. Baru dia kata kenal sebenar-benar ke kenal. Ya. Habis. Jadi dia zikir tadi dengan istihdarkan betul hudur hati dia kepada makna ketuhanan, sampai pergi pada tauhid af'al, dan terus kepada tauhid zat. Iaitu makna tadi zat yang mewujud hakikat melainkan dia, rasakan. Kemudian hatta tamtazija, sehingga bercampur sebati, ma'a maknaha, serta maknanya kalimat ini bersebati dengan mana? Bilahmihi wa damih, dengan daging dan darahnya. Itu maknanya kinayah pada banyak. Ya, dia bila sebati dia panggil apa? Bila dia apa? Dia mantap betul membagi dah sebati. Maka sebati dengan darah daging tu maksudnya. Ya, dia ni dah sebati dengan darah daging kita. Maksud dia sebati. Dia duduk, dia bangun, dia apa pun dia akan bercerai. Sebab daging darah tak bercerai gitu. Maknanya kinayah daripada apa? Lampau kuat. Ya, lampau kemas. Percampuran makna syuhud dia dengan Tuhan tu, sehingga diibaratkan macam berdah sedarah sedaging. Bila dia begitu berjadi, apa dia akan jadi? Bila jadi itu dia akan jadi apa tuan? Ujung tu, fa innahu, maka bahawasanya ia apa? Yara, ya, dia akan melihat. Dia akan melihat Allah. Apa dia akan lihat tuan-tuan? Benda ajaib Tuhan akan bukakan. Fa innahu yura laha minal asrar. Bila zikir sudah jadi darah daging bagi dia, maka dia akan merasakan kehebatan yang cukup hebat, kewujudan Tuhan memadamkan kewujudan yang lain. Maka ketika itu barulah dikatakan dilihatkan. Fa innahu, maksudnya yura, diperlihatkan, laha baginya, dilihat laha baginya tadi, minal asrar, daripada rahsia sir rohani, wal ajaib, benda-benda yang ajaib akan nampak, terbuka. Sebab apa? Sebab dia dah bersih. Makna ketuhanan tauhid itu membersihkan segala kesyirikan tauhid asal, okey, lepas. Syirik kedua af'al, lepas. Dan syirik ketiga dia pergi pada wujud. Ya, dia mensucikan daripada tasyrik ru'yatul wujud. Memandang kewujudan dia dah bersih. Bahawa dia pandang wujud sebenar, wujud Allah, lain tak ada. Maka ketika itu keperasanan dia dengan Allah Ta'ala menjadi kuat dan sebati. Itu sebut di sini, iza kana al-ghalibu 'ala al-'abdi al-ishtighalu bih. Apabila adalah ghalib atas hamba tu istighalu bih, istighal dengan Allah Ta'ala. Jawab dia apa? Ya, ja'altu na'imahu wa lazzatahu fi zikri. Ja'altu, aku jadikan na'imahu, nikmatnya, wa lazzatahu, lazatnya, fi zikri, dalam zikir. Kesabatian zikir, istighal dia kuat sampai dia kata jadilah na'imahu wa lazzatahu, nikmat dan lazat dia fi zikri. Bermakna sampai zikir sampai dia lazat, bermakna dia sudah masuk dalam istighal qalbi dia dengan Tuhan. Bila nikmat zikir dapat, fa iza ja'altuhu na'imahu wa lazzatuhu fi zikri, apabila jadilah aku nikmatnya, ja'altu, jadilah aku ni nikmatnya, wa lazzatu, mana dia bernikmat dengan Allah Ta'ala fi zikri. Ya, jawab dia apa? Asyiqani, asyiklah ia akan daku, wa asyiktuhu, dan aku asyik akan dia. Ini kita nak kan? Ya, kita asyik dengan Allah, Allah asyik dengan kita. Jaga tu, bukan sama tu. Bila lapar asyik Tuhan kita bil qalbi. Tuhan dia bukan ada kalbi macam kita, mukhalafah. Tuhan tak sama kita. Maknanya apa? Tumpuan rahmat dia, madat dia akan sampai. Ya, fa iza asyiqani, apabila asyikani, asyik aku, wa asyiktuhu, dan aku asyik. Asyik dia akan daku, dan asyik aku akan dia. Jawab dia apa? Rafa'tul hijab fima baini wa bainahu. Aku angkatkan hijab antara dia dengan aku. Ini kita nak. Sebab jalan pertama, jalan apa? Membina yakin apa? Al-kashfu. Kasyaf, terbuka hijab. Kemudian lepas tu apa? Al-mu'ayyanah, memandang. Kemudian al-musyahadah, pum, meletup. Itu sampai usul dengan Allah. Ya.
Jadi sampai dia asyik, bila aku asyik dengan dia, rafa'tul hijab fima baini wa bainahu, aku angkat hijab antara dia dengan aku. Ketiga itu, sirtu mu'aliman baina ainaihi, jadilah aku mu'allim, aku ajar dia terus. Ni ilmu laduni. Maknanya sirtu mu'aliman baina ainaihi, antara dua mata. Maknanya dia mendapat terus ilmu Tuhan. La yashu iza sahan nas, dia takkan lupa apabila orang lupa. Duduk di mana hati dia sentiasa dengan Tuhan. Itulah makam ni nak ni. Berapa lapis, berapa peringkat dia tu? Pertama apa? Bila dia istighfar dengan zikir. Sentiasa, jangan putus. Duduk bangun sentiasa. Bila ja'al tu na'imahu, sehingga aku jadikan nikmatnya, lazatnya dalam zikir. Bila kita sungguh-sungguh berzikir, Allah Ta'ala akan berikan dalam zikir tu, dihadiah kita satu nikmat. Satu. Bila jadikan nikmat lazat dalam zikir, maka asyik dia akan laku. Yang ketiga, dia beri asyik. Tuhan jempakan kalbi kita asyik dengan dia, dan Tuhan balas keasyikan kita. Dan bila asyik pun dengan dia, maka rafa'tul hijab, aku angkat hijab. Bila aku angkat hijab antara dia dengan aku, maka sirtu mu'aliman, aku akan ajar di sini. Itu syarat ilmu ladun. Dan bila aku ajar dia, maka dia tidak akan la yasu ila sahan nas, dia tidak akan lalai ketika manusia lalai. Bahawa dia nakam khadrah, hudur qalbi dia sentiasa ma Allah. Bahawa dia jadi perlu banyak zikir. Zikir sampai orang kata gila. Ni kadang orang zikir dia takut kata gila pula. Oh, zikir banyak. Kau kata kau gila pula. Sedangkan Rasulullah suruh aksiru min zikrillah, aksiru, perbanyakkan oleh kamu akan zikir, hatta yaqulul munafiq annakum mura'un, wa fi riwayatin annakum majnun, sehingga orang munafik mengatakan kamu gila, dan orang munafik mengatakan kamu riak. Dia zikir banyak ni buat tasbih ni riak ni, sampai banyak tu. Mana kalau orang munafik tak sebut kamu gila, bermakna kau dengan orang munafik lebih kurang yang malah zikir. Itu maksud tuan pengarang. Itu maksud Rasulullah kata. Sampai orang munafiknya apa? Orang yang cukup risau dengan zikir, dia panas ni. Kau dia berzikir dia kalau boleh dangkul tu tak apa. Tu dangkul. Dia bertanda dia dangkul, kata tuan guru saya lah. Dia apa? dangkul lah. Tu dia nak lah yoya. Tu orang yang munafik. Orang beriman tak? Dia berlazat dengan zikrullah. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Dengan aku digembira, dengan zikir dia bernikmat. Kita minta Allah, jadikanlah qalbiku berasa nikmat denganmu ya Allah. Minta kan, tu zikir yang kuat. Sampai dia zikir asyik dengan Allah, masya-Allah. Banyak kelebihan tu, sampai dia buka hijab, dan akhirnya terus dapat ilmu khusus daripada dia. Mana amila bima alimah warasahullah iman mandam. Siapa beramal dengan ilmu dia tahu, maka Tuhan beri ilmu belum tahu. Apa dia tahu ni? Dengan zikir dia akan dapat hadir, dengan zikir dapat asyik. Dia tahu kan, buatlah. Minta dengan Allah sampai asyik dengan dia akan buka. Ada rahsia memperbanyakkan akan zikir. Sebab dalam Quran disebut zikir, dia akan kait kalimah belakang kasira, zikran kasira, zikir yang banyak. InsyaAllah ta'ala. Ini tengok zikir orang terbaring boleh takut. Dia zikir orang terbaring ni. Engkau makan tempat terbaring tak apa pula. Pemenyarap makan. Quran dah sebut terang. Dia tu tuan guru saya kan, balik pada Mesir dia mengajar kan? Jadi ada kursus bahasa Arab daripada profesor daripada Mesir datang di KL. Semua guru-guru lepas Al-Azhar semua pergi ada kursus bahasa Arab. Jadi dalam masa rehat tu ada seorang ustaz, semua ustaz dalam tu kan, ustaz betul pada ustaz jetat tu ada. Ni ustaz jetat dia tanya Prof, dia kata, ada ke zikir berdiri? Dia tanya ada ke zikir berdiri? Profesor terjawab apa? Awak pernah tak baca Quran dia? Allah, dia tanya tu tuan-tuan pukul 3. Kalau dia kata awak jumpa ke boleh tahan kan? Awak perasan tak boleh tahan lagi? Mana awak baca tapi awak tak perasan. Ini dia tanya awak pernah tak baca Quran? Allah, dia pukul macam tu KO. Terperanjat kau. Awak pernah tak baca? Kau ngaji sampai Azhar kau tak pernah baca Quran ke? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Buka dalam surah Al-Imran akhir. Alladzina yadhkuruna Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Semua dalam kejadian langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar.
ya, bertukarnya malam dan siang, siang malam bertukar, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang hati dihidup. Siapa dia ulil albab? Alladzina yazkurunallah, mereka yang berzikir mengingat Tuhan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan berbaring. 3 dia tu. Senyap tu dia tu, pucat muka. Yang kelakar profesor tu tanya, awak pernah baca Quran tak? Pernah terangkat dia tuan. Ayat tu surah apa? Surah Al-Imran ayat 190. Ayat tu sunat kita baca bangun pagi selepas daripada kita baca doa tidur. Buka jendela rumah kita, pandang ke langit. Ya, buka pintu rumah, jendela lah, buka pintu kau pencuri masuk lah. Buka jendela rumah kita, nakuh apa semua buka, pandang langit, baca ayat tu. Ni ayat suntik makrifat kita. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh dalam kejadian langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya malam dan siang. Besar kan? La ayatin li ulil albab, itulah ayat bagi orang yang hidup hatinya. Iaitu dipanggil ayat al-manzurah, ayat yang dilihat, tanda kebesaran Tuhan dilihat. Adapun Quran dipanggil ayat makru'ah, tanda kebesaran Tuhan yang dibaca. 2 dia tu, makru'ah, manzurah. Yang dibaca Quran, yang dilihat dengan mata kita ialah segala kejadian. Ya, semua dipanggil mahallut tajalli, tempat tajalli Tuhan semua ni. Termasuk paling dekat ialah diri kita. Tu. Habis. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, kehendak Tuhan dapat kita apa yang dimasukkan asrar wal ajaib, ya, diberikan. Mala yadkhulu tahtal hasr, barang yang tak masuk di bawah kiraan, mana tak terjangkau benda ni kalau Tuhan buka. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan pembukaan futuhat limpahan faid ni sampai kita masuk alam barzah pun Tuhan bagi, pum dia buka, ya. Itu benda rohani tinggi Tuhan buka tak habis-habis. Kemudian wabillahi taufiq, dan dengan Ta'ala saja at-taufiq. Apa taufiq? Khalqu quwwata ta'afil abdi. Itu mana taufiq. Taufiq mana apa? Khalqu quwwata ta'afil abdi. Tuhan menjadikan kekuatan, kemampuan amal bagi hamba. Satu lagi hidayat. Banyak orang dapat hidayat, tapi kadang taufik dia tak dapat. Hidayat mana petunjuk, dia tahu benda ni baik, benda ni sebaliknya, benda ni elok, benda ni kurang, tapi dia tak dapat nak buat benda yang elok. Ya, benda yang kurang tu, benda tak baik, kadang-kadang dia terbuat. Bermakna taufik dah ada, hidayat dah ada. Budak kan dia bawa motor, dia tengok jalan seleku macam ulau, dia ingat dia slow, rupa dia change gear. Dia dapat dia gesik lutut dia. Dengan apa? Dengan jalan bergulung masuk dalam gaung tu. Patut nampak seleku tu dia slow dah, dia lagi orang ni sedap, dia tidak tanam, dengan dia kena tanam kali. Habis tu maknanya taufik, hidayat tu ada, taufik tak ada. Kita perlu ada 2 tu. Lepas tu dalam doa Rasulullah minta 2. Rasulullah minta 2 lapis. Allahumma arinal haqqan haqqa, kemudian warzuqna ijtima', wa arinal batilan batilah warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berilah, ya, maknakan kami ini, maknanya tunjukkan kami jalan kebenaran sebagai kebenaran, dan rezekikan kami dapat mengikut kebenaran, dan tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan, dan rezekikan kami dapat menolak kebatilan. Itu doa Rasulullah SAW. Bukan sekadar tahu tapi dapat melaksanakan dia, dan bukan sekadar tahu yang tak elok tapi dapat meninggalkan dia. La raiba, la rabba ghairuh, la rabba, tiada Tuhan ghairuhu selain Allah Ta'ala, wala mawjudah, dan tidak ada mawjud siwahu, ya, wala ma'bud siwahu, tidak disembah, ya, siwahu selain dia. Ma'bud bihaqqin huwa Allah. Ada ma'bud yang batil banyak, yang disembah tapi batil tak betul, sebab tidak ada makna ketuhanan. Itu makna la ilaha illallah, tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Ya, bila dia bersifat ketuhanan, dia layak ma'bud, dia layak disembah. La ilaha makna tidak ada sifat ketuhanan tadi kan. Sifat ketuhanan dua, dia terkaya, tidak ada zat yang terkaya dari yang lain, dan yang lain semua terikat dengan dia. Maka zat yang macam ni lah dipanggil al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Sebab persembahan mesti minal adna ilal a'la, sembahan mesti pada bawah ke atas, daripada abdi, daripada fakir kepada al-ghani, daripada al-dhaif kepada al-qawi, ya, daripada yang bawah ke atas. Ini terbalik, yang atas sembah yang bawah. Dia manusia ada akal, bisa sembah lembu, ambil belah tahi cali dekat dahi pada bebalnya.
Itu panggil jahiliah jahil. Binatang yang tak berakal disembah, ya. Disembah mesti daripada yang bawah. Siapa fakir kita semua. Sembah siapa yang sebenar, wujud hakiki yang punya segala-gala huwallahu taala. Itu mana kata la ma'bud bihaqqin. Ya, tidak disembah dengan sebenar melainkan dia masuk mana ketuhanan di situ. Dia semua masuk tuan. Kalau kita detailkan nampak semua masuk. Sebab tak layak disembah melainkan dia ada makna ketuhanan. Tidak layak disembah melainkan zat itu bersifat ada makna ketuhanan di dia. Maka makna ketuhanan tu yang dibahas. Masuk 20 sifat tadi. Pusing itu balik kan. Ya. La ma'bud bihaqqin illallah. Sama dengan makna la mustaghnan an kulli maswa wa mustaqilan ilahi kullu ma ada illallah. Sama makna tu. Ya, sebab ketuhanan saja, zat yang bersifat ketuhanan saja yang layak disembah. Ya, mana yang disembah mesti zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Dan bila sifat ketuhanan dia tunggal dalam fa'il, penciptaan dia tunggal, dia saja mujid hakiki huwallah. Dan bila dia yang sebenarnya mengadakan zat yang hakiki, maka kewujudan dialah kewujudan yang hakiki sebenar. Maka wujud sebenar adalah dia, la maujud bihaqqin illallah. Jadi wujud sebenar melainkan dia, yang lain semua majas, bayangan saja. Ya. Wujudku bayanganmu, ya. Wujudku wajahmu. Wah, ini lain macam bunyi. Wujudku wajahmu. Apa makna wajah? Ai mahallu tajalli. Mana wujud makhluk ialah tempat tajalli, memandang kebesaran Tuhan. Bukan wajah kita faham ni. Ya, mahallu tajalli, tempat pentajalian. Kewujudan kita semua ni ialah tempat makna tajalli, pendedahan bagi kewujudan Allah Taala. Ya, tempat terang, atau bagi kita kalau mudah bahasa cermin. Ya. Makna miratul wujud, cermin kewujudan Allah Taala semua makhluk. Ya, sebab tu marra al-qaun wa lam yashul fi au illa au qablah. Siapa pandang dengan mata kepala dia, mata dalam tak pandang tak besar Tuhan, maka butalah mata hati. Kita kena pandang serentak. Mata luar buka, mata dalam pun kena buka. Mata luar memandang kesan, maka dalam memandang muassil. Kesan kejadian Allah Ta'ala daripada ta'aluk kudrat iradat. Maka dalam pandang muasir yang memberi kesan je apa? Huwallahu Ta'ala. Barulah tiap-tiap pandangan dia bermakna. Ya, barulah dia pandai melihat. Kau tanya, kau pandai melihat tak? Kau itu betul, aku supaya mata tak pakai pula, tak pandai lihat. Itu kan mata luar tu beruk, boleh tengok aja. Ni lihat yang sebenar. Lihat dia. Maka lihat dia dengan mana muraqabah dan musyahadah. Itu maksud. Habis Allah nas'aluh, kami memohon akan dia subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana, bahawa menjadi ia Allah Ta'ala kami ni wa ahibbatina, dan kekasih kami. Ya, siapa kasih kita? Kullu mu'minin, tiap-tiap orang beriman adalah kekasih kita. Ya, kita kena berkasih sayang sama orang beriman. Tidak beriman seseorang iman semula sehingga dia kasih apa yang dikasih pada diri dia pada orang lain. Kalau kita kasih, kita dapat makrifat. Kita kasih kepada kita, maknanya dapat dekat dengan Tuhan. Begitu ya, kita nak pada segala orang beriman dapat yang sama. Itu maksud ni. Barulah iman dia cantik. Dia tak boleh makan seorang kan. Ya, dia sama orang lain kau pandai kau lah. Itu lain macam bunyi. Dia nak semua. Nabi sayang kepada orang yang sayang pada umat. Nabi sayang umat. Tiba-tiba ikut Nabi, kita benci umat ni. Wah, apa ni? Ya, ahli sufi tak? Dia kasih kepada asar, kesan kejadian Tuhan apa makhluk. Dia kasih pada makhluk. Kasih untuk apa? Untuk sama-sama mendapat keridaan Allah dan makrifat akan Allah. Itu maknanya. Habis. Dia minta supaya kita semua apa? Dapat apa? Indal maut, ketika kita mati, mufarraqatu ruh an jasad, disentap roh kita, natiqin, bertutur bi kalimati syahadah, dengan kalimah la ilaha illallah syahadah. Ya. Juga kita logik lah, kalau masa sehat ni kan boleh melompat, melenting, nak zikir pun payah, agak-agak malaikat nak sentap nyawa tu boleh tak agak? Ya. Mana melentingnya, sehat badan segar bugar, suruh zikir tak boleh kan? Ya, tiba-tiba malaikat nak sentap nyawa tu, Masya Allah, punya sakit tak tahulah. Kadang-kadang sampai peringkat dia serasa macam 1000 kali dia tetak dengan pedang kan. Kita ambil pedang tajam pun tersebat belakang dia. Macam mana rasa bisa, akalikan dengan 100 kali dengan 1000. Dan suasana yang sangat ngeri. Tiba-tiba agak-agak dia dapat nak
untuk mengucap. Kalau masa sihat dia tak boleh nak mengucap. Sebab latih. Sebab Allah Ta'ala akan membantu hamba dalam hadis. Ya, ketika hamba tu bersangatan dalam kesusahan, bila hamba tu masih di lapang sihat, dia banyak mengingati Allah. Ya, masa lapang kita banyak mengingati Allah Ta'ala, masa terdesak Tuhan akan bantu. Dan tak ada masa paling hebat keterdesakan ialah indal ajal, indal maut. Ya, ketika tu nak berpisah, roh dengan jasad nak pisah kan, nak tarik nak keluar tu, dia sakit terjitilah. Maka ketika itu dapat natikin bi kalimah syahadah, yang menuturkan kalimah la ilaha illallah. Ya, maka ada janjian di sana, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalam di la ilaha illallah, dakhala jannah, confirm syurga untuk dia. Maka satu kaedah yang saya ambil daripada Tuan Guru, ya, Haji Mat di Kelantan, kita tengok cara dia pun bagus digunakan. Faham daripada hadis, siapa yang akhir kalimah dia la ilaha illallah, dia tak kata indah di sisi ataupun mengiringi tak akhir. Itu guru ni bisa tengok dia bercakap-cakap kan, Nabi berbual dia tutup la ilaha illallah, tu dia diam, dia zikir dalam je lah. Bermakna walaupun 1 jam 2 jam senggang, malaikat maut tarik nyawa dia, bermakna kalam akhirnya mana? Yang tadi lah. Dia tak akibah. Kalau akibah mengiringi la ilaha illallah, pum, malaikat maut ambil nyawa. Itu macam cerita Melayu. Dia mengucap, mati terus. Itu baik, kalau dapat lagi baik. Dan kalau orang yang kalbi sentiasa Allah, 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 itu confirm kan. Ya, sentiasa Allah dan kalbi dia. Jadi maknanya apa? Kita minta, jadi kita gunakan tiap-tiap kali kita berbual, kita bercakap apa semua kan, tutup dengan kalimah tu la ilaha illallah. Jadi kalau kita senyap pun mati mengejut, langgar aksiden ke apa ke, macam terpokok kan. Mana kalam akhir dia mana? Itulah tadi ujung. Ya. Habis. Alimina biha, dalam keadaan kita memahami tuntutan makna kalimah syahadah tadi. Makna menterjemahkan uluhiyah ketuhanan Allah dan menterjemahkan risalah kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lain. Dan memahami dan menuntut kita supaya apa? Sentiasa memandang ketunggalan Allah Ta'ala, keesaan dia dalam af'al, ya, dalam awsaf, sifat, dan juga dalam zat. Tauhidul zat dia pergi itu kemuncak sekali. Siapa yang karam dengan ini, dia akan mendapat kasih sayang Tuhannya. Dikaramkan af'al dia dalam mana af'al Tuhan, asma' dia dan asma' Tuhan, sifat dia dan sifat Tuhan, wujud dia dikaramkan dalam mana wujud Tuhan. Itu maksud makan apa? Fana. Masuk dalam hadis sahih, la yazal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sama allazi yasmu bi. Sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri kepadaku dengan amalan sunat sehingga aku kasih. Bila aku kasih, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku. Ini isyarat kepada fana. Afwan, dia rasa semua perbuatan Tuhan. Maka bila aku kasih, dia ada begitu. Bagaimana orang dulu taraf tu, mana orang dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan selawat Allah Ta'ala atas penghulu kita, iaitulah Nabi besar kita Muhammad SAW. Kullama zakarahu zakirun, setiap kali mana mengingat akan dia oleh zakirun, orang yang mengingat. Macamlah kita nak selawat kita tadi kepada Nabi itu sebanyak mana orang ingat dia. Wa ghafala an zikri ghafilun, dan sebanyak mana orang yang lalai. Banyak mana orang yang ingat, banyak mana orang lalai menyebut, banyak itulah kita mintakan pahala. Itu maksud ini. Ya. Semua zikir lapis ni zikir dibawa oleh Imam Asy-Syafi'i dia. Cara zikir Imam Syafi'i dia guna tu. Selawat man kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikril ghafilun. Ya, tiap-tiap maknanya barang yang mengingat akan dia oleh orang yang ingat. Sebanyak mana orang ingat dan banyak mana lalai orang yang lalai, banyak itulah sekali sebut kita selawat kepada Nabi SAW, maknanya pahala dia, ganjaran dia pergi kepada, berikan kepada baginda SAW sebagai kehormatan kita pada Nabi, yang mana manfaat dia kita dapat. Bukan Nabi yang manfaat ya. Ada orang kata kita selawat makam Nabi naik, mana cantik muka kau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu bukan sallau. Mana Ta'ala sentiasa tak putus, Tuhan tak putus berselawat ke Nabi. Ya, Tuhan berselawat Nabi satu dah cukup, naik makam ni tak payah kita punya selawat. Selawat kita ialah kita ambil istifadah dari Nabi.
Dengan kita berselawat kita dapat 10 rahmat. Man shalla alayya marra shalla alayhi asyrah. Siapa selawat kepada aku sekali dia dapat 10 rahmat. Satu rahmat wa khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih besar pada dunia dan isi dunia. Besar ni kita berselawat kepada baginda Islam. Tapi kita jangan ahli tarik nak gunakan salawatul iskin, salatul iskin, salat rindu. Ya. Kita sebut Nabi tu biar ada dalam kita rindu dan istihdarkan. Nabi bersama dengan kita, duduk di hadapan, rohani dia pandang. Kita pun dah melihat, dibukakan hijab, dapat melihat wajah Rasulullah SAW, istihdarkan. Sentiasa kan. Mengikut sunnah yang sebenarnya kata Syekh, Profesor Syekh Rajab Dib, yang mursyid Tarikat Naqsyabandiyah di Syria kan. Apa hakikat sebenarnya ikut sunnah? Bila kau ngaji syama'il dan sebagainya, gaya Nabi makan macam ni. Kau makan, kau berasakan kau duduk bersama Rasulullah SAW. Kau gayakan macam mana Nabi makan, dan kau rasakan Nabi sebelah kamu mematikan kamu. Oh, memang kau yang kan. Gegaran rindu ke Rasulullah lagi kuat. Bahasa seorang wali besar, mursyid besar, aku tidak keluar dari rumahku melainkan di kananku baginda SAW, di kiriku mursyid. Baru betul. Itu dia kata kunu ma'as sadiqin. Serta qalban wa ruhan wa sirran. Ya. Bukan sekadar kita mengaji sifat Rasulullah tu memanglah tinggi syama'il dia. Ya, itu mana mengenal Nabi bil zahir, kita nak kenal bil batin, bil nur, dalam tu lagi hebat. Ya, hakikat Rasulullah SAW tu lagi tinggi. Atau selawat gunakan itu sampai terbuka kan ni. Dia kalau guna salatul iskin tak lama kan ni, dia akan rasa rindu. Bila dia nak jumpa, nak terbuka, dia akan rasa kerinduan yang cukup hebat. Tak boleh tahan, gelisah tu, rindu tu kuat. Atau tanda terbuka, speed lagi tembak, pum. Pengalaman dah yang dapat macam tu lah. Dia akan rasa suatu gegaran rindu untuk boleh tahan cukup kuat. Itu yang kita nak macam tu. Selawat ke Nabi dengan selawat kerinduan ya. Tuan-tuan buat 100 tak mudah malam-malam. Bangun malam ambil semayang taubat pun siap. Menghadap kiblat betul-betul, penting selawat. Selawat pendek, selawat pandang tak kira, tapi yang nak dalam tu. Istihdar kau betul-betul kalbi kita menghadap dia. Ya, dan rindukan betul-betul. Tak lama insya-Allah terbuka. Terbuka awal dengan mimpi dia. Dan mar'ah ni mana persiaran ni akan datang. Siapa melihat aku dalam mimpi, dia akan peluang melihat aku secara jaga. Ya, habis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Ya, sebanyak mana orang mengingat, sebanyak mana orang lupa ke Nabi, banyak tu kita nakkan kelebihan tu berikan Nabi. Ya, selawat besar ke selawat zami'ah kita. Ya, Allahumma inni as'aluka bi nuril alladhi mala'akan ashilla wa qamat bi awalim an tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadri azim wa ala nabiyyillahi bi qadri azamati dzatin fi kulli lamhatin wa nafasin nafi salatan daimatan bidawamillah. Selawat yang daimatan berpanjangan dengan dawam Tuhan. Maafin kan, tu paling puncak kita. Tuhan bersifat dengan kekal, selama kekal Tuhan itu selawat berjalan. Tulisan ya, salatan daimatan bidawamillahil azim. Kemudian wa radhiyallahu ta'ala, telah ridha Allah SWT an ashabi Rasulullah SAW, daripada segala sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ajmain, wa tabi'in, dan yang mengikut sahabat meneman lakiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mukminan wa mata mukminan. Orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW beriman dan dia mati pun beriman, itu panggil sahabat. Ya, kalau tak berjumpa dia beriman, itu bukan sahabat lagi. Hatta yang Nabi semayang secara gaib, petak naik sahabat. Jadi dia di antara dia seorang semayang jenazah secara gaib yang awal-awal dilakukan begini oleh Raja Najasyi. Ya, dia memeluk Islam tapi tak sempat berjumpa Rasulullah SAW. Dia meninggal, Rasulullah semayangkan gaib yang pertama sekali. Ya, Raja Najasyi. Wa tabi'in, tabi'in mereka yang bertemu dengan sahabat, beriman dan mati beriman. Ya, wa tabi'in alahum bi ihsanin, dengan kebajikan ila yaumiddin, kepada yaumiddin hari kiamat. Wassalamun alal mursalin, dan salam ke atas mursalin, penghulu segala rasul, itulah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syawunul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كذلك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كذلك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سيدنا مولانا محمد اللهم اغفر لنا يا رب ما سبق فإن خير كله بيدي وأنت بنا ورحمنا اللهم حققنا بحكايتك واسلك بنا يا رب مسالك الأنت ربنا لا تزغ قلوبنا يا حبيب الله سنة. اللهم افتح علينا فتوحنا علينا واجعلنا معك وجزي قلوبنا حتى يموت. Baik. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tamat kita ni. Dan ganti kita apa? Bincang balik. Alhamdulillah.